الستة تخرج من الحلق. الحكم إظهار النطق بعدم الغنة. Okey. Huruf izhar ada 6, iaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Okey. Sababut tasmiyah, sebab dinamakan izhar halqi. Kenapa kita namakan halqi tu? Izhar halqi li anna hurufahu sittata takhruju minal halqi, kerana huruf dia yang 6 tadi tu dia keluar daripada, bunyi dia keluar daripada halqum. Sebab tu dinamakan al-izhar halqi. Okey, apa hukum dia bacaan izhar halqi ni? Izharun nutqi, kita menyatakan, jelaskan sebutan huruf nun tu, nun atau tanwin bi'adamil gunnah, tanpa gunnah, tanpa dengung. Okey. Ini adalah contoh izhar halqi. Okey, man amana, cara bacaan dia man amana. Jangan kita dengung pula. Man amana azabun alim. Kita matikan secara sempurna nun mati ataupun tanwin tu, tanpa ada sebarang dengung ataupun kita ikhfakan dia. Azabun alim. Salah. Okey. Okey, kita masuk kepada al-idgham pula. Al-idgham. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Alia Zafirah, silakan. Lughatan. Lughatan idgham istalahan iltiqa nunu sakinah atau tanwin bi ahadi huruf idgham bihaisu basiran harfa wahida musyaddada Wa yushtarafu wa ishtarat fi zalika an takun nun sakinah fi akhir kalimah mikun huruf idgham fi awal kalimah taliha. Okey. Al-idgham dari segi bahasa, al-idkhal, memasukkan. Kenapa memasukkan? Sebab nun mati atau tanwin tu dia masuk terus kepada dari segi istilah, apa dia usaha kita tengok tanwin. Okey, bertemunya nun mati ataupun tanwin dengan huruf-huruf idgham. Okey. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, sehinggalah huruf tu dia menjadi huruf yang syaddah, ada syaddah. Okey. Ini bermakna bunyi nun mati tu dihazafkan terus masuk pada huruf selepas dia. Okey, wa yushtaratu fi dzalika an takuna nun sakinah fi akhir kalimah. Dengan syarat, ada syarat dia idgham ni, dengan syarat nun sakinah tu berada di akhir kalimah. Maknanya dia mesti dalam dua kalimah lah. Dan juga wa yakuna harful idgham fi awal kalimah taliha, dan huruf idgham berada di awal perkataan yang selepasnya. Okey, tak apa, kita tengok contoh nanti ya. Okey. Yang qasimul idgham ila qismain. Okay, terbahagi idgham kepada dua bahagian. Yang pertama al-idgham bi gunnah. Idgham dengan dengung. Huruf dia adalah ya, waw, mim, nun. Ataupun kita ambil kalimah gabungan dia yanmu. Yang kedua adalah al-idghamu bila gunnah. Idgham tanpa dengung. Itu lam dengan ra. Okey. Siapa belum baca lagi? Fadilah Ain. Al-maqdar tuzhiru fihi al-gunnah bimiqdari harakatain. Al-hukum wajib
idgham ma'al gunnah. Okey, kadar. Al-miqdar tu kadar kadar bacaan dia. Tuzhiru fihi al-gunnah, dijelaskan dengungnya dengan kadar 2 harakat. Harakatain. Maknanya kita baca dengan dengung selama 2 harakat. Hukum dia adalah wajib wajib idgham dengan dengung. Kalau tak dengung maknanya tak sempurna lah. Idgham bi gunnah tu. Okey, ini adalah contoh al-idghamu bi gunnah. Hisaban yasira ay yafqahuhu. Yang ni ramai yang mengabaikan dengung. Kadang-kadang kalau tasmi' tu nak copek habis kan. Dia baca hisaban yasira. Itu tak cukup 2 harakat. Ay yafqahu. Dia mesti 2 harakat. Hisaban yasira. Nampak beza tak? Hisaban yasira dengan hisaban yasira. Okey. Amilatun nasibah lan nadkhulaha bisultanin mubin. Amman khairu wa abqa min warai. Mesti dengung 2 harakat. Okey, al-idgham bila gunnah. Siapa belum baca lagi? Aisyah Nabiha. Aisyah Nabiha dah ke? Belum. Okey, baca. Al-hukum la tusahibuhu gunnah. Okey, baca contoh. Tawwabar rahima. Min rahmati bimu'min lana. Bayyin lana. Okey. Al-hukmu la tusahibul gunnah. Okey, hukum idgham bila gunnah ni tak ada gunnah lah. Tiada padanya dengung. Tawwabar rahima. Jangan kita baca tawwabar rahima. Tak betul Mir rahmati bimu'minin lana. Terus bimu'minin lana. Lam ni orang selalu dengung. Bimu'minin lana. Bunyi macam sodap kan, tapi salah. Okey. Bila gunnah, tanpa gunnah. Okey, sebelum Ustaz terlupa idgham bi gunnah ni, okey, kita tengok semuanya di dalam dua kalimah. Hisaban kalimah pertama, yasira kalimah kedua. Ini syarat dia barulah kita baca dengan dengung. Okey. Sebab ada hukum lagi yang disebutkan sebagai al-izhar mutlak. Izhar mutlak ni dia nun mati bertemu dengan huruf izhar bi gunnah, huruf idgham bi gunnah, tapi dia tak boleh dengung. Kita tengok al-izhar mutlak. Izhar mutlak ni idza waqa'a harf al-idgham ba'da nun sakinah fil kalimatil wahidah wajib al-izhar. Bila terletaknya huruf idgham selepas nun mati dalam satu kalimah fil kalimatil wahidah wajib al-izhar. Okey, kita tengok contoh tu. Ad-dunya. Kalau kita tengok nun mati bertemu dengan ya kan. Kalau ikutkan itu adalah huruf idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah. Tapi disebabkan dia adalah dalam satu kalimah, kita baca dengan izhar. Izhar tu maknanya kita matikan nun tu tanpa dengung. Ad-dunya, bukannya ad-duyya, salah. Yang ni pun kita dah maklum kan, kita dah biasa baca. Ad-dunya. Ada 4 tempatnya dalam Quran yang nun mati bertemu huruf idgham tapi dilarang dengung. Dia dalam satu kalimah. Yang kedua, bunyanun. Yang ketiga, qinwanun dan sinwanun. Ini jangan kita dengungkan. Yang dipanggil izhar mutlak. Kenapa mutlak? Sebab dia tak melibatkan
izhar dia tak melibatkan halqum ataupun bibir. Kalau tadi izhar halqi kan. Izhar halqi sebab dia huruf dia keluar, bunyi huruf dia keluar daripada halqum. Yang ni izhar mutlak sebab dia tak melibatkan halqum dan juga bibir. Okey, ada 4 tempat sahaja dalam Al-Quran. Okey. Habis slide. Okey, seterusnya kita nak buat sedikit aktiviti kumpulan lah. Semua dah masuk kan? Cukup kan? Jannah cukup tak semua? Okey. Okey, cukup. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita mulakan aktiviti kumpulan, saya nak bahagikan kumpulan Bahagikan kumpulan. Okey, kita letak nama. Ni. Okey. Ngam-ngam 12 orang kita bahagi kepada 3 grup. Okey. Okey. Ini adalah senarai nama kumpulan. Okey, yang nama kat atas sekali ni adalah ketua lah. Okey, cara dia adalah Ustaz akan bagi ayat Quran dan setiap kumpulan lain-lain lah. Lain-lain ayat daripada surah Al-Baqarah. Okay, kemudian kamu bincang. Perbincangan kamu tu gunalah apa cara pun. Kamu dalam grup WhatsApp ke, kamu nak buat video call ke, okay, sambil-sambil tu bincang. Okay, kamu keluarkan hukum idgham dengan izhar pada ayat yang Ustaz akan berikan. Okay. Untuk kumpulan 1, Akilah Hamani ketua. Okey, Akilah Hamani surah Al-Baqarah ayat 262. Okey, Akilah Hamani ayat surah Al-Baqarah ayat 262. Okey, dapat? Akilah Hamani, angkat tangan sikit. Okey. Okey, kumpulan kedua, Ifah Safiah, angkat tangan. Okey. Ifah Safiah ayat surah Al-Baqarah ayat 264. Boleh terus buka Quran Buka Quran 264. Okey, kumpulan ketiga, Hasya Husnina. Hasya Husnina, angkat tangan. Okey. Hasya Husnina surah Al-Baqarah ayat 265. Okey, jadi Ustaz bagi masa dalam 5 minit cukup tak? Okey. Kamu bincang, kamu keluarkan daripada ayat tu hukum izhar dan juga idgham. Okey, bila dah selesai nanti ketua pilihlah seorang ahli kumpulan untuk bentang. Bentang tu maknanya kamu baca, lepas tu bila jumpa je hukum yang terlibat, kamu sebutkan kataan dia.